Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang dihormati kepada ibu bapa, murid-murid SK Seri Kenanga. Saya Guru Besar SK Seri Kenanga akan memberi sedikit taklimat tentang pengoperasian pembukaan sekolah 3.0 bagi tahun 2020. Jadi sebagaimana yang telah kita dengar daripada Yang Amat Berhormat Menteri Kanan Pendidikan tentang pembukaan sekolah secara berperingkat mengikut fasa PPM, mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara, iaitu mulai 3 Oktober 2021. Jadi bagaimana Johor yang telah masuk ke fasa 3, jadi murid-murid prasekolah SK Seri Kenanga akan mula bersekolah pada 24 bulan 10 tahun 2021. Jadi murid-murid prasekolah akan hadir ke sekolah, belajar seperti biasa, belajar secara bersemuka. Dan murid-murid prasekolah ni tiada penggiliran, tiada jadual penggiliran semasa berada dalam fasa 3 ni. Jadi untuk fasa 3, sekolah Seri Kenanga ni terlibat, iaitu murid prasekolah. Murid prasekolah seramai 50 orang akan mula bersekolah, mula hadir bersekolah tanpa penggiliran, tanpa penggiliran mulai 24 Oktober 2021. Jadi apabila fasa 4 kerajaan umumkan. Dan ini fasa 4 diumumkan, jadi selepas 2 minggu diumumkan fasa 4, maka murid-murid tahap 1, dan ini tahun 1, 2 dan 3 akan hadir ke sekolah secara penggiliran, iaitu minggu pertama dan minggu kedua. Dan murid-murid tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 masih menjalankan PDPR di rumah. Okey, untuk rumusan pembukaan sekolah rendah fasa 4, dan ini apabila kerajaan umumkan 2 minggu selepas diumumkan, murid-murid tahap 1, iaitu murid tahun 1, 2 dan 3 hadir ke sekolah secara penggiliran. Selepas 2 minggu murid tahap 1 hadir ke sekolah, maka murid tahap 2, iaitu tahun 4, 5 dan 6 hadir ke sekolah secara penggiliran. Murid-murid ke sekolah secara penggiliran, dan ini hanya 50% saja dalam kelas. Dalam kelas tu 50%, dan murid dibagi kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. 2 kumpulan, dan kapasiti kelas hanya dihadkan kepada 50% sahaja. Okey, sebagai contoh, dalam kelas tu murid tu seramai 36 orang, maka dia akan dipecahkan kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Jadi pada kumpulan A ada seramai 18 orang dan kumpulan B adalah seramai 18 orang. Jadi dia akan pecah 50% saja pada minggu pertama dan 50% pada minggu kedua. Jadi pada minggu PDP bersemuka, iaitu minggu pertama, iaitu kumpulan A 18 orang akan hadir ke sekolah. Kumpulan A 18 orang akan hadir ke sekolah, dan kumpulan B akan menjalankan PDPR di rumah. Minggu kedua, kumpulan B seramai 18 orang akan hadir ke sekolah secara bersemuka, dan 18 orang lagi akan berada di PDPR di rumah. Jadi begitulah seterusnya. Minggu ketiga sama, dia akan pusing balik pada kumpulan A
Iaitu kumpulan A dia akan ada secara bersemuka dan kumpulan B akan menjalankan PDPR. Jadi untuk pelanjutan sesi persekolahan tahun 2021, yang ini sekolah akan terus dibuka sehingga Disember. Iaitu Disember, apabila kita naik, sekolah akan ditutup pada 10 Disember hingga 31 Disember. Iaitu sesi 2021 dan akan bersambung pada Januari 2022 sehingga Mac 2022 sehingga bulan 3 tahun 2022. Jadi sesi persekolahan bagi tahun 2021 sehingga Mac 2022. Selepas Mac 2022 iaitu 1 April 2022 maka bermulalah sesi persekolahan bagi tahun 2022. Sebelum Mac adalah sesi persekolahan 2021. Jadi untuk status vaksinasi sehingga 15 Oktober 2021, jadi ini guru-guru di SK Sri Kenanga, dos 1 100% dan dos kedua 100%. Alhamdulillah. Begitu juga dengan AKP, dos pertama semua dah selesai 100% dan dos kedua ialah 100%. Jadi apabila pembukaan sekolah secara bersemuka, yang ini murid-murid adalah diwajibkan untuk memakai pelitup muka di dalam kawasan sekolah. Pada 24 bulan ni, prasekolah akan hadir ke sekolah secara bersemuka, murid-murid prasekolah, dan wajib memakai pelitup muka di dalam kawasan sekolah. Pemakaian pelitup muka berganda adalah digalakkan. Jadi ibu bapa semua diminta untuk membekalkan pelitup muka kepada anak-anak kita. Okey, pada waktu rehat, semua murid makan di dalam kelas semasa waktu rehat dengan selayan guru. Ini pada murid prasekolah yang akan naik dalam masa terdekat ni, pihak sekolah akan menyediakan makanan untuk murid-murid tersebut. Aktiviti sukan dan co-curriculum di sekolah, kelas PJPK dibenarkan dengan syarat murid-murid naklah berpakai sukan dari rumah. Ini berpakai t-shirt dan track top lah, track bottom. Jadi aktiviti co-curriculum buat masa sekarang masih lagi tidak dibenarkan. Jadi kalau ada anak-anak kita yang bergejala, yang tidak sihat, minta ibu bapa tidak hantar ke sekolah. Murid-murid yang tidak dibenarkan hadir ke sekolah sekiranya bergejala dari rumah, iaitu demam, batuk, sesama. Jadi murid-murid tu tak perlulah hadir ke sekolah. Jadi ibu bapa kena faham situasi ini supaya jangkitan dan sebagainya tidak berlaku di kawasan sekolah. Jadi sekiranya murid itu bergejala ketika berada di sekolah, iaitu ujian COVID-19 akan dilaksanakan. Yang ini ujian COVID-19 akan dilaksanakan oleh guru-guru menggunakan IELTS. Jadi kit telah dibekalkan oleh KPM pada pihak sekolah. Dan pihak sekolah akan menghubungi tuan-tuan untuk mengambil anak tuan-tuan di sekolah sekiranya anak-anak tuan bergejala. Okey, jika pakaian seragam sekolah anak-anak tuan-tuan dah tak muat, dah tak sesuai untuk pakai, tuan-tuan dibenarkan untuk memakai, anak-anak tuan-tuan dibenarkan untuk memakai pakaian yang sesuai serta kemas, dan sopan lah sekiranya pakai seragam yang ada dah 5 bulan ni tak sekolah, mungkin dah tak sesuai dipakai. Jadi pakailah t-shirt yang sesuai, jangan pakai t-shirt yang penuh dengan gambar-gambar Spiderman, Doraemon dan sebagainya. Jadi pada murid-murid prasekolah dapat sekiranya ibu bapa membekalkan satu
satu pasang pakaian. Ini t-shirt dan seluar untuk diberikan kepada guru prasekolah dan disimpan di dalam kelas prasekolah. Ini sebab apa? Sebab mungkin akan berlakulah perkara-perkara yang tidak digeni, sebagai contohnya terkencing dalam seluar, kan. Jadi ada baju yang telah disimpan boleh ditukar kepada murid-murid tersebut. Jadi murid-murid prasekolah tidak dibenarkan untuk membawa beg, membawa beg sekolah. Beg sekolah hanya disimpan di sekolah. Buku semua tak perlu bawa. Jadi tuan-tuan boleh hadir ke sekolah. Apabila sekolah bermula pada 24 bulan, adik murid-murid prasekolah ni nak dikendaki hadir ke sekolah sebelum jam 7.30. Kalau boleh hantarlah secepat mungkin supaya pihak sekolah boleh buat persediaan yang seterusnya. Jadi sekiranya ibu bapa tidak memilih untuk tidak mengantar anak ke sekolah, ketidakhadiran tersebut tidak akan dianggap sebagai satu kesalahan disiplin, iaitu tidak dianggap ketidakhadiran ke sekolah. Namun begitu, ibu bapa penjaga perlu memaklumkan ketidakhadiran murid kepada pihak sekolah untuk tujuan rekod melalui surat secara rasmi, sebagai rekod kita. Jadi murid-murid tidak hadir kerana murid-murid tu perlu belajar secara PPDR di rumah. Jadi sebagaimana yang telah kita dengar daripada Yang Amat Berhormat Menteri Kanan Pendidikan tentang pembukaan sekolah secara berperingkat mengikut fasa PPM, mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara, iaitu mulai 3 Oktober 2021. Dan kepada ibu bapa diharapkan dapat memberi kerjasama dalam memainkan peranan dalam sama ada secara bersemuka, pelajar-pelajar secara bersemuka di sekolah ataupun berada di rumah PPDR, supaya ibu bapa dapat memantau kerja-kerja murid yang telah diberikan oleh guru. Sekalian, terima kasih.